Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hairil Nizam bin Muhammad 290136, wakil kumpulan yang terdiri daripada Wan Muhammad Haziq bin Wan Salim 290261, Nur Syamimi binti Rahim 290229, Aslina binti Maulud 290104 dan juga Sania binti Maulud 290245. Kumpulan kami akan membentangkan untuk modul MPU 1013, iaitu penghayatan dan etika peradaban tentang isu alam sekitar, iaitu banjir. Untuk permulaan, saya akan menerangkan sedikit tentang isi kandungan pembentangan kami, iaitu yang pertama, pendahuluan; yang kedua, punca berlakunya banjir; yang ketiga, kesan banjir; keempat, cadangan menangani banjir; dan yang terakhir, kesimpulan. Saya akan teruskan dengan pendahuluan. Isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang semakin serius sejak akhir-akhir ini. Banyak punca atau penyebab kepada berlakunya pencemaran alam sekitar. Antaranya disebabkan oleh pembangunan yang tidak terkawal dan juga pertambahan penduduk yang tinggi, terutamanya di kawasan bandar besar, yang menyebabkan semakin banyak sumber yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi menampung kehidupan dan kegunaan penduduk. Banjir didefinisikan sebagai air yang menimpa keluar dari tebing, sungai, tasik atau sistem perparitan disebabkan oleh hujan lebat dan halangan pada saluran. Manakala banjir kilat pula merujuk kepada peningkatan aras air permukaan yang berlaku dengan cepat disebabkan curahan hujan yang tinggi dalam satu tempoh masa yang singkat dan air surut dengan cepat selepas hujan berhenti. Lazimnya banjir kilat berlaku di kawasan bandar yang mengalami proses urbanisasi yang pesat dan kekurangan litupan tumbuh-tumbuhan serta proses penggondolan pada kawasan tadahan hujan. Untuk topik seterusnya, iaitu punca-punca berlakunya banjir. Antara punca-punca berlakunya banjir, yang pertama, hujan yang turun secara berterusan dan lebat; yang kedua, sistem perparitan yang tidak sempurna; yang ketiga, hakisan sungai; yang keempat, aktiviti pembalakan haram; dan yang kelima, aktiviti pembangunan yang sangat pesat, terutamanya di kawasan bandar. Saya akan teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu kesan banjir. Kesan banjir ini dia terbahagi kepada dua, iaitu kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. Untuk kesan jangka pendek, antaranya adalah risiko kematian akibat lemas semasa banjir yang dilihat amat membimbangkan. Yang kedua, potensi bahaya akibat penyakit adalah ketara. Yang ketiga, kecederaan fizikal akibat daripada banjir itu sendiri atau daripada serpihan berbahaya yang hanyut ketika banjir berlaku. Yang keempat, kecederaan yang mungkin berlaku akibat daripada tenaga elektrik atau perenjatan elektrik yang sering juga kerap berlaku. Dan yang terakhir, iaitu penyakit berjangkit bawaan air banjir. Untuk kesan jangka panjang, yang pertama, kesan psikologi terhadap mangsa akibat daripada menghadapi banjir yang mereka alami. Yang kedua, kesan bencana banjir terhadap harta benda awam yang melibatkan kerosakan dan kos yang tinggi untuk dipulihkan. Yang ketiga, kemusnahan yang menimpa tanaman dan infrastruktur pengangkutan yang dilihat amat besar. Dan yang terakhir, kesan banjir terhadap integriti struktur isi rumah yang mungkin akan mengakibatkan struktur rumah itu menjadi rosak dan tidak kukuh. Saya akan teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu cadangan menangani banjir. Yang pertama, pembinaan tambak dan benteng yang dilihat mampu untuk mengekang limpahan air sungai ketika hujan lebat berlaku. Yang kedua, projek melebarkan sungai untuk menampung limpahan air semasa kejadian bagi mengelakkan banjir berlaku. Yang ketiga, mewujudkan saliran sungai yang baru bagi mengekang limpahan air sungai yang melalui saluran sungai sedia ada. Keempat, pembinaan kawasan tadahan air yang perlu diwujudkan di kawasan-kawasan yang sering terjadi banjir bagi mengawal limpahan air daripada berlakunya banjir. Dan yang terakhir, penambahbaikan sistem awaran banjir bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkaitan untuk membuat persediaan awal sebelum berlakunya banjir besar.
Okey, untuk topik yang terakhir iaitu kesimpulan. Secara kesimpulannya, hujan dan banjir adalah bencana alam yang berlaku secara semula jadi dan membawa kebaikan serta keburukan kepada semua manusia. Kesedaran ini penting dan perlu ada dalam diri individu bagi memastikan bencana alam seperti banjir kilat tidak akan terus berlaku. Kita hendaklah menghargai sumber alam yang dikurniakan agar kita tidak merasa kehilangan yang besar suatu hari nanti. Masalah bencana alam hanya dapat dicegah dan dibendung melalui perancangan kerajaan yang kukuh dengan kerjasama semua pihak melalui rancangan kerajaan tersusun, terancang dan secara berterusan. Masalah bencana alam, banjir kilat dan tanah runtuh dapat ditangani secara berkesan. Sekian, terima kasih.